Bang, kopi 01. Okey, siap. Selamat datang kepada episod kami, Kopi Kosong, bukan kosong-kosong, tapi ada kopi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kita react lagi So kalau sekarang ni korang nampak kita empat kan. Kita empat ni sekarang tengah tengok satu video reaction. So dari kita tak berbual-bual sangat, kita tengok video orang-orang yang nampak pocong ke, hantu ke, jin ke, apa ke, kita tengok komen. Itu je lah kita punya kerja hari ni. Korang tengok je lah. Santai. Ini orang ni benda sial genting. Ataloi tu. Ni Malaysia Malaysia. Tak ada tambah. Wih, atas anak tu. pocong babi. Bagai. Lori ke apa tu? Lori. Akak ceritalah pengalaman jumpa pocong tu please. Okay, hi. Sebelum tu selamat Hari Raya semua. So hari ni I nak cerita ni cerita pengalaman lain. I jumpa pocong Bukan yang cerita sama, tumpang ni cerita pakcik lain. Oh, ni cerita lain. naik motor jam 2 pagi. So masa tu I balik lambat pukul 2 pagi sebab I tengok bola dengan kawan-kawan I naik motor sorang-sorang. Masa tu nak balik rumah. So masa I dah nak sampai rumah tu, ada satu lorong gelap ni, and masa tu hujan renyai-renyai. Dan tiba-tiba ada seorang pakcik ni datang dari arah belah kanan hujung dan I belah kiri. Masa tu baru masuk depan lorong lah. So masa tu pakcik tu jauh lagi, and hati I tiba-tiba cakap kalau pakcik tu lalu sebelah, jangan pandang langsung. Tapi I degil, I pandang juga. And masa tu ada ponggol, so kita automatik akan selisih lah. Belah kiri and di belah kanan. So masa nak bertembung tu, hati I degil, I pandang juga pakcik tu bawa relax je, dia memang senyap je. I nampak dekat belakang pakcik tu ada pocong ni. Dia tumpang belakang pakcik tu and dia duduk mengereng macam ni. And muka hitam terbakar tau. Mata tak nampak, hidung tak nampak. Pakcik tu nampak muka, tapi yang belakang tu memang hitam terbakar. And kain dia tak adalah lusuh sangat. Pasal aku And concentrate pocong tu seolah-olah pandang muka I. And pocong tu tinggi tau. Muka dia betul-betul nampak ni macam tak tutup muka lah. Tak tutup, kain dia tak tutup muka. And masa tu I memang menggigil. Untuk I dah longgar, I pecut. And masa I balik tu memang menggigil lah. So itu je lah. Itu pengalaman I nampak pocong lah. And sebelum tu memang dah kecoh. Ada orang pernah nampak ada pocong berkeliaran lah apa kat kawasan tu. And kawasan tu dekat dengan kubur. Kisah ni masa 2020-2019 macam tu lah. And sekarang I dah tak keluar lepak malam, kecuali kalau I pergi stadium. Okay. Kira dia apa? Dah serik lah Lagi-lagi cerita. Kau buka apa tak? Yang ni macam-macam best je tu. Mana ni? Yang ni atas ni. Ni? Tengok. Boleh tengok. Ni. Kau bagai. Kat atas tu? Tengah boleh pak tu. Lama ini, namun terkejut Ni macam fridge apabila je. dia terlihat satu susuk seperti pocong berada dalam salah sebuah bilik di situ. Walaupun sering mendengar pelbagai kisah seram yang berlaku di bangunan tersebut, namun penampakan itu telah membuatkan dia Macam freezer room meremang sekaligus mengundang sejuk. pelbagai reaksi Kat di underground kalangan sini. warga maya. Ni rumah Tobias kan? Satu hari nak pergi situ kan. Dia tapi Malaysia. Dia bukan freezer lah. Dia macam tu pun orang cakap kita edit, padahal guna kamera GoPro je. Ni kira dia ghost hunter lah. Kira dia explore. Malaysia banyak awak Ni Kelly Castle lah. Kelly Castle? Kelly Castle. Perak Ipoh Ipoh. Is it Ipoh? Oi, lah. masuk woi, terkejut woi. Mana dia? Tu atas tu. Baring. Bersantai. Tu atas tu. Tengok tu. Dah dia relax. Ni dekat apa? Sulah. Gila itu kan mayat betul ke apa tu? Laluan adalah gelap, sempit, lantai. Alamak, pelan pula ni. Seram pula. Kisah pasal lampu. Ni kira dia baru nak masuk lah ni.
Perempuan lah. Ha. Berani betul lah dia ni. Siang hari kan? Siang hari. siang. Okay, rak-rak. Tempat rak Oh, rak-rak lah. Dia bukan tempat. Rak-rak apa? Mayat ke? Yelah agaknya. Ya ke? Okay, sebenarnya Aku rasa lah. Okay. Okay, sini sebenarnya ada satu Seorang lagi ada pergi? gangguan. Oh, dia punya berani. Okay, tapi dah ditutup. Jadi kita tak dibenarkan masuk. Dan saya cuba untuk tengok belah sini. Kalau belah sini tak apa-apa. Dia bilik yang sangat gelap ni. Sini ada simpan semua benda. Tengok tadi kan tak ada kan? Okay, ni tak ada kan? Tak ada. Oh, kelibat yang terakam oleh orang awam. Dah lain lah tadi. Ni lain. Oh. Apa tu? Kakak apa? Pocong lah. Lah. Kau dengar orang pergi-pergi? Apa nak buat jika nampak hantu? Nak buat macam mana kalau nampak hantu? Wei. Tapi kalau menunjukkan rupa Boleh lah. hantu beruk ke hantu apa ke, dalam kitab hadis kata baca al-anuka bila'natillah 3 kali. Ingat ditunjuk depan. Depan hantu besar. Jangan takut. Kalau takut pun baca juga al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. InsyaAllah dari Allah mau berikan ya aku rasa. ni kitab hadis. Tulis ya. Simpan. Boh dalam telefon. Tulis dalam kertas. Pendek juga Ingat ayat dia kan. Ada banyak-banyak. Sekejap, aku ada lagi satu. Ada apa dia? Ni yang apa sekejap. Ni. Korang tengok ni. Ni apa? Apa pendapat korang? Ni hantu gala ke apa? Betul macam tu lah Macam hantu gala ke pocong tu? Kok tinggi gitu Kan? Hantu gala. Takkan tinggi macam pokok. Kan? Apa benda ni? Ni zaman bila punya ni? Orang lama punya lah. Agaknya lamanya wali-wali. Halus. Orang dulu-dulu kan tinggi-tinggi. Maybe. Tapi dia tinggi tau. Tapi tinggi so. Tinggi pokok lah. dah macam kira abnormal lah. Pocong. Tengok pocong. Tapi orang ni semua Pocong. berani Dia pay ikat pun lain macam lah. Kan? Dia pay ikat tak macam mampat lah. Tak, macam tak ada orang kan. Macam bukan orang lah. Tak, memang bukan orang lah. Tapi kau tahu macam tak nampak badan dia kan. Dia stretch lah. Dia punya video dia stretch lah. Tak tapi daun-daun dia tak stretch apa. Kan? Tak tahulah aku. Sekejap Hantu ni berbagai-bagai. Tak boleh zoom dekat sikit ke orang tu. Alamak. Tu lah. Sikit je. Pocong tinggi ni. Terus itu pocong tinggi. Memang tinggi wak ya. Macam pokok sebenarnya ni tinggi. Tu lah. macam pokok lah. Kalau kita kat sebelah tu macam mana kita cuma nampak kain je Pasal kita punya height tak sampai pokok tu apa. Tapi selalu kalau pocong kan dia ikat, nampak ikatan dia apa macam macam tu. Ni tak nampak. Tu kat atas dia, kepala dia je. Kepala je. Atas kepala dia yang nampak ikat. Dengan tangan dia. Badan dia tak macam mampat Tangan Tak dia. nampak lah saya kat dalam ikat. Tangan dia Tak nampak. tak macam atas dia macam ikat kan. Tapi bawah dia macam tak ikat. Macam labu. Ada lah. Ada. Ada. Kau tengok yang last part ni kan. Nanti kau tengok last part dia ada ikat. Kau tengok kat kaki dia dia ada ikat. Ada ikat juga. Tu? Kan? Aku rasa ni dia tengah loncat sekali Tali tersangkut. Tersangkut aku rasa. Tali tersangkut. Badan dia. Kaki dengan kepala tak ni. Okay, kalau korang nampak gini apa korang buat? Aku lari dulu Aku kalau nampak gini aku terfikir juga. Asal kau panjang sangat Kan aku macam ni betul lah ni. Ya. Nak ketawa tak boleh ketawa pasal dah seram juga kan ni. Asal tiba-tiba ternampak benda ni kan. Tapi takkan dia tu kurus Sure. Tinggi sah. Tinggi. Aku rasa dia mati kurus aku rasa. Kan malam dia datang mati kurus lah. Kurang makan lah. Kurang makan apa tapi tinggi sih. Yalah dia kurang makan dia kurus. Nampak Lain tinggi lah. Tak ada yang ni Tak tahu pocong lah. ni lain lah. Dan jangan bukan pocong tak. Dia copong. Copong
Kita namakan Dia berkategori lain tak ni? Ni aku rasa hantu Gala dengan pocong kahwin jadi anak dia. Macam sialah korang. Sialah. Aku tak ada ikut. Gacong lah ni. Gacong apa? Gacong. 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 Galcong. Tadi ada macam video tadi macam kau tengok Apa yang sebelum ni? tadi tadi yang tu. Okey, jap. Aku pause yang ni. Aku balik kepada video yang lagi satu Balik ke pangkal jalan. Ni. Yang ni. Apa-apa dia? Balik ke rumah. Ui, Macam seahorse. Mana dia? dia kat luar ni. Tu dia. Okay, tak apa kita. Sekejap. Tu. Oh, tu. Dia naik apa tu? Sekejap, aku tak tahu apa dia punya gambar. Side mirror. Ni apa benda? Okey, tak apa. Kasih dia main. Itulah sebuah video yang dikongsikan menerusi akaun bank. Pocong lah tu. Pocong lah. Telah diganggu oleh Oh, Syul lah, itu muka dia, Syul. ketika sedang Baru aku perasan. menunggang motosikal di Jalan Kampung gila. Felda Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor awal Mei lalu. Selangor. Dalam rakaman itu, kelihatan satu kelibat yang berbungkus kain putih yang sedang membonceng motosikal tersebut. Oh, dia Syul naik lah. motor lah. Motor tu. Dekat belakang dia. Nampak belakang lah. Dia nampak side mirror lah tu. Tu? Lah. Yelah, side mirrors. Tu, kalau kau macam gitu apa? Awak macam mana? Siku lah. Tak ada, kau jam brake. Jam brake turun Kau jam brake. So far Belum ada lagi tak ada. Tak ada. Jadi tak tahu. Oh, aku ni reaction ni. dia. Dia cakap apa? Ikut jalan Bukit Tagar. 2-3 pagi. Oh, biasa dapat timing. Start. Seram juga itu. Real apa kat belakang tu? Danger macam itu. Jatuh sekarang kalau tak betul-betul terperanjat. Seram juga Tergulik lah. Dia tak jatuh Tak jatuh. Dia tak jatuh. Selamat pocong-pocong lah. Seram-seram sikit lah. Hah? Ada seram-seram sikit. Ni bila ni? Tiba-tiba muncul buat masa live satu rumah. Oh, dia explore lah. Kita pun nak kena explore lah. Tapi explore kalau terkena apa? Yang macam tadi tu. Parah juga Syul. So apa pendapat korang kalau Kena. kalau terkena macam itu Aku kalau naik motor kau terkena gitu, aku tinggalkan motor. Kau nak lari Kau lari sendiri. Aku tinggalkan motor. Aku tak tahu lah. Aku so far aku naik motor dulu tak pernah ada pengalaman macam gitu lah. So itulah yang dulu yang aku kena pun kira aku tak nampak benda tu kat dalam, cuma dengar suara je. Awak pernah ada macam gitu? Tak pernah. Tak pernah kau bonceng. Tak kena ponceng kau? Tak ada, Aku. tak pernah. Tak Aku pernah. yang paling pagi aku pergi tu dalam pukul 2 pagi lah. Jalan kat MacRitchie tu. Tapi tu aku nampak. Pocong lah? Nampak pocong lah. Tak, bukan pocong. Aku nampak perempuan baju merah. Oh ya, Oh. oh baju merah, okey. Baju merah. Tapi Tak ada lah, tak ada tumpang, tak ada apa. Aku cuma tengok dia macam orang biasa lah. Tapi pukul 2-3 pagi kat tengah-tengah kau jalan lama lah MacRitchie. Dia tengah berdiri kat situ. Dia dengan baju chongsam dia. Singapura Singapura. Itu kan kubu Cina kan? Kubu Cina tu lah. Hantu Cina tu. Cina tu. Itu Cina. 2 lebih pagi aku kat sana. Jalan situ. Nak pergi office lah time tu. Oh, kau tak nak cari yang taksi hantu tu? taksi? Taksi Tapi kalau pocong selalu kalau dia keluar dia cari, dia mesti ada sebab Sampai kita berbual sampai kau cari. Tu taksi kat mana? Japan Ghost taxi in Japan lah. Sekejap kita cari Ghost taxi in Japan. Dia Jepun lah. Dia kalau pekik macam mana? Agak-agak. Kira hantu Jepun lah. Kira-kira hantu Jepun lah. Hantu Jepun. Bonsai. Kalau perempuan? Ini dia. Oh, ini gila. Captured from Das Kim inside of a cab in Japan. Kau tengok. Ni aku tengok. Okay. Oh, tapi pintu dia buka kan? Tak ada orang. Tak ada orang, itulah. Kan? Tapi dia jalan. Jalan. Tak ada orang. Tapi mana dia tahu dia nak pergi mana? Kan kau tengok. Oh, dia ada. Dia keluar wajah. Oh, gila. Oh, tiba-tiba dia keluar Dia hilang. Oh, lah. Mungkin dia nampak dia tahu nampak dia ada orang, tapi kat kamera dia tak nampak. Kau tengok tu, kau bagai.
Oh, Years ago, after one of Japan's deadliest tsunamis, earthquakes that made a tsunami, Japan started having ghost sightings with their taxis, where Dia dah start our berbual taxi banyak. drivers would pick up Ni all the way ghosts. lah. All the way dia berbual lah. Dia berbual lah. Dia pause. Ghost taxi tu. Itu baik juga tu. Yang ni yang viral lah. Oh itulah yang Japanese ghost in cap. Yang ni. Oh tak ada bawah itu tadi. Ni. Ini pun gila tu ni. 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 Is there something scary Mana behind hantu you? dia? Ni. Orang ni. You are 10 scary Japanese videos. Ghosts caught on Jepun pun camera. ada hantu Diorang Jepun lagi. Jepun. Betul. Diorang punya lah. Hantu Jepun buat Singapura betul. Diorang pun lagi gila. Number 10. This is a case of extreme paranormal activity caught on camera. Benda ni. Oh, ayah dia buka sendiri lah. This man lives with many strange happenings around him all the time. So he decided to capture most of it on video as proof of what it is going on in his apartment. He lives with his girlfriend in a small apartment in Tokyo and doesn't have any idea why it's happening to him. Tak semak rumah kan. Masalah selalu diorang suka main pinggan lah. Masih bergerak kan. Ni perempuan ni. Dalam masak-masak. Tak. Yang ambil gambar ni, yang ambil video tu perempuan. Kan? Oh, ni baru dia laki dia datang. Boyfriend dia. Ikut. Oh, dia ingatkan apa? Earthquake lah. Oh, ni kira boyfriend dia tak percaya. Bapak dia. Pak belakang dia. Belakang dia. Kira muka putih Diorang hantu putih. Diorang pun ada diorang punya Jepun yang hantu nama. Aku tak tahu apa. Itu hantu dia? Lah dia. Sama orang Hantu ni. Betul bagus. Hantu ni. They think she is an angry female spirit, look for the revenge, or is unaware Aku that rasa she is dia dead. punya kategori Pontianak. Perhaps she used to live in the building in the past and died in a way that prevented her from getting out. Sama type So she wants revenge by tormenting Cuma dia anyone who lives there. muka lain lah. Kawasan Number lain. 9. Bangsa This dia couple were about to Japan go lah. on a night out Japan. when something very strange happened. Japanese. While inside the car, everyone is happy and talking, not aware about what is about to come at them. Apa benda sih? Bapak dia gila. Apa tu? Terkejut aku. Dia langgar. Dia naik basikal kan? You see what looks like a person standing in the middle of the road. He doesn't notice it and continues driving forward. Dia diri je lah. They stop and Macam come out to langgar see it. Kan? Tak ada. Jadi dia turun dia check tengok. Aku langgar orang sih. Mana dia orang ni? Tak ada. Tak, rasa macam orang dia naik atas. Kan? Orang ni naik atas kereta. Sure lah, pokok tu kasih aku terkejut saya. Aku ingat What is orang that tadi. hiding below the car? It looks like a Ni. human Weh, looking up at the sial camera. lah. In Japan, Dia there tak nampak exists lah. being called Tak nampak. yokai. After Many dia think review baru encounters dia like dapat. Tengok, these are dia when naik normal atas people kereta and tau. yokai cross paths. Ni. Okay, slow mo Kau tengok, dia macam naik motor gitu. Lah. Kan? Lepas tu dia terbang. Kan dia naik atas kereta kan? Bapak dia. Acime. Dia kat atas tapi ni karangan dia kat bawah. Ya, tu dah. Diorang tengok kat bawah. Dia terrekod. Tu dia. Sulah. Diorang lagi seram Macam pocong Seram Seram ni. Mata pendek Sarangi. Dah Korean mata apa pendek. benda sih tu? Tak tahu. Mana muka dia? Tu mata dia? Itu mata dia, mata satu lubang. Dia terbalik lah ni tengok ni. Number
Number Dia 8. kepala dia A family of 4 lost their home to a fire. Investigators recorded video of the remains of the structure of the home when they went back to inspect it and tried to discover the cause of the incident. The camera, however, captured something very unsettling. Ya, aku rasa There in the medik rubble, kot. we see a ghost human shape. Tengok. If you listen closely, we hear crying as it comes walking towards Ni the macam camera. bidik je. Do you think that this is the ghost of one of the Macam tragic invisible residents? kan. Oh, aku rasa ni bidik Aku rasa macam itu buat-buat tau. Tengok lagi. Aku rasa ni apa diorang buat lah. Aku rasa that time dia tak ada hantu kan diorang buat lah. Confirm buat lah. Number 7. Sometimes things happen right in front of your eyes are the things we tend to miss. Pay attention to the woman sitting on the bench as the man talks to his phone. He doesn't seem to realize that 1 minute she is sitting right there and the next she is vanished. It is something easy to miss but very hard to explain. Mana dia pergi ya? Jepun punya hantu pun gila-gila. Gila-gila kok. Macam mana tu? Macam mana tu? Cakap magic bukan magic. Number 6. Working late at the office, this woman has an experience no one would like to have happen to them. Things go strange very quick as the papers behind her are tossed in the air. She turns around, scared and confused, but we don't see anyone kalau macam near gini dah there. memang That seram is lah. until she's dragged away by force, Kena tarik kicking and screaming, but nobody is around to help her. Acime, ikat. Aku tahu. Boleh kena tarik gitu Tu lah. Tak tahu lah. Real lah tu. Gimana tu? Number 5. Mati As we mentioned at the start, sometimes you don't know what might be lurking behind you at all times. Sometimes, scary things can be closer than we might think. These people were live on camera when unexpected things happened to them. Strange noises, shadows moving out of the corner or the eye, and even door opening all by themselves. Pay close attention and see for yourself. Oh, tu tempat pintu tu, kotak tu. Oh, muka orang. Muka orang. Ni. Oh. Dia orang nak curi tu. Mungkin lah. Hantu raya kot. Tak tahu betul ke tak ni. Cuba macam tak nampak sangat Tu gambar orang lah. Reflection lah Tu kucing tak? Macam kucing Tak ada lah, ada hidung. Mana kucing lah. Ya, ada hidung, ada mata tu. Kucing lah, macam wolf. Ini Mamat ni. Ini si Mamat ni. Kau kena lo. Terperanjat dah. Kali perempuan keluar kat belakang Kita cakap belakang kau ada orang ya. Tapi dia tak ada, dia tak nampak. Dia tak nampak. Korali kata. Ada orang. Tak ada pun. Sekejap lagi keluar lah, confirm. Washing machine. Dia dah takut je. Oh no. Juon. Dia dah buka pintu. Takkan dia tak perasan Pintu sana. Okay, dia perasan. Dia perasan. Okay. Tak bunyi pintu dia smooth pun. Acime. Ada dah hantu je. Kalau gini korang nak tengok ke korang just tutup balik pintu? Tutup balik lah. Tutup balik lah aku rasa. Korang tak nak tengok luar tu ada apa lah? Aku tak tahu lah. Takut dia macam terpampang tau. Tapi macam terkejut lah. Macam ni. Macam gitu. Sekali dia kena makan gitu. Kena tarik kena tarik. Acime? Tak tahu lah, hantu dia. Sialah, berbagai genuine sial. Gila. Aku rasa ni betul lah. Dah lah, habis tutup lah. So sekali kepala dia kata, hantu. Lama pun dia check. Dia punya curiosity dia. Dia bukan nak buka lampu ke apa Sapit juga kepala tu. Kalau buat hantu tu tutup pintu tu kepala dia. Dia pakai stokin lah. Dia pakai kasut. Sure terkejut aku tadi. Macam kepala dia boleh tu. Dia masih Wagyu. Wagyu. Nani?
そうだ、さっきリプくれた人結構いるね。Naruto. Ini apa? やばいね。ぷよぷよ好きですね。 Siapa bagi-bagi 僕大好き gitu, ですね。Mana tunya? Mana? Ya. シングル9月中に出んのかな。 Ah, Itu Kan? je. itu vibration. Emang kau Barang jatuh Itu boleh jadi tengok ada tali tak? Barang jatuh Mana tu tali, tengok ada tali tak? Oh, tak ada dah tu. Tu dah ada shadow tak? Shadow. Dia pun buat gini ya. Kalau buat ni lorong gila babi. Hospital lah. Subway is acting Gila strange. babi. Is there something that she knows that we don't? The camera person follows her and keeps recording. Nothing happens at first. For the rest of the video, we don't see anything much either. That is until we see a bigger picture. Look at the reflection in the mirror. Something obviously isn't right. There is an extra person. Dia ada berbual dengan orang ah. Who's that person and why can we only see their reflection? Oh. Number 3. Eh, These alamak. high school girls don't Dosa, notice that there's dosa, a shadow Syed. person looking at them in the background. The camera shows the dark, human shaped kau tahu, figure comes kau walking in tahu. from the left. It stands there, looking at them and lingers for a bit. Tu It eventually moves Mana? on but Oh, never belakang seems tu, to ah? notice it. Hantu pun naughty juga Number 2. A group of friends are about to explore an abandoned Dia gitu building. je. The Sternbull abound in the darkness with only their torches for light. Nobody sees anything out of the ordinary and they continue forward on their investigation. The camera, however, caught something that if they saw with their own eyes, would have reacted very different. Syulah kau punya suara. Diorang macam slow down the voice lah. Oh, Kan? Boleh? sial terkejut aku. 調べによると、ここはかつてなる広町として栄えた地域であり、この廃墟においても多くの女性が娼婦としてビデオラスje lah. なお、当時の風俗店は取り決めが厳しく、 There was a ghostly pale face looking at them from the sial, tak ceiling. nampak. Tak The face nampak is sial. Ni ghostly betul macam white, Juan with macam ni. no eyes and Diorang looks punya like a hantu giant selalu baby. muka putih mati What hitam would you have done if you saw Aku rasa this? make up lah ni. Director suruh Pak. Pak suruh Pak. Muka putih mati hitam dari tadi dalam bawa kereta pun sama. Here we are at the end of the video, and we have a very interesting video to close things off with. A couple of people record themselves cooking dinner in the kitchen. In this case, we might expect to see something lurking in the background or a ghostly figure to appear. But what happens is even more scary than that. As the Dia camera panaskan pans around lah. the room, they notice that there is a figure of a person leaning up against a frosted window. Could it have been a stalker or possibly a person trying to break in? The person looks like they just stood there looking inside at them. The shocking part is when the window is open. Tak pakai baju There lah. was no one there. Ish, Whoever or ada whatever buka. that was has vanished. Cepat pun dia hilang. Ada rumah orang lagi scary Sih. Dah masuk Koridor gitu je. buka pintu je dia masuk. Sial lah. Dah cakap aku My turn. Oh gila. Kau buka je dia masuk ah. Thank you dia cakap. Kau tu. Okay. Kan betul lah aku cakap macam tak pakai baju kan. Sial lah. Dia macam tengok dalam lah. Dia dah masuk lah tu. Masuk lah. Dia keluarkan handphone dia lah, aku rasa. Seram apa dia punya tangga tu. Dia punya rumah seram-seram ni belakang. Pusing. Bang. Dah cakap jangan. Confirm dah masuk. Seram macam ni. Macam ni. Siapa? I hope you enjoyed the list and the videos that we featured. If you have an idea for a video you would like to see us make, tell us in the comments below. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe if you haven't already to see all of our newest videos. Ni aku See you rasa next tu time. lah. Apa? 5 Grab makan paling berhantu. Ni yang dulu kita tengok tu tak.
Ini okey 2020. Memandu ketika lewat malam di kawasan pedalaman pasti akan memberikan perasaan yang seram. Sepanjang perjalanan juga kita mestilah berhati-hati dan janganlah mudah terpedaya dengan tipu helah jin yang mungkin cuba untuk mempermainkan kita dengan mewujudkan sebuah gerai di mana ia sebenarnya tidak wujud di dunia nyata. Di sini admin senaraikan 5 kedai makan paling berhantu di Malaysia yang ramai perlu tahu. Kita tengok kat luar tu dengan siapa? You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Warung Kuala Pegang. Kuala Pegang merupakan sebuah pekan kecil di baling Kedah dan di sini terdapat sebuah gerai misteri yang sering menjadi buah mulut di atas lagi. Berdasarkan apa yang dicerita, gerai misteri yang berada di tepi jalan Kuala Pegang ini biasanya hanya akan dilihat oleh orang luar yang menggunakan lebuh raya kulim baling pada lewat malam. Sekumpulan pengkaji sejarah yang datang ke Baling pernah berkongsi pengalaman mereka berhenti di gerai makan itu disebabkan lapangan rumah penginapan untuk pergi mencari makan. Dan ketika sedang berjalan, mereka menoleh ke kiri dan ke kanan lalu terpandang sebuah warung makan tidak jauh di sebelah kanan mereka. Kemudian mereka pun terus menuju ke gerai tersebut dan menurutnya keadaan gerai itu memang kelihatan seperti biasa dan mereka juga tidak berasa aneh dengan persekitaran gerai tersebut yang tidak mempunyai ramai pelanggan kerana waktu ketika itu pun sudah menunjukkan lewat malam. Pastinya tidak ramai orang yang akan berkunjung ke situ pada waktu tersebut. Pekerja yang mengambil pesanan mereka juga kelihatan seperti biasa. Tapi itu pun seram juga banyak bercakap. Kira kau makan apa situ makan dan membayar bil, mereka pun pulang semula ke rumah penginapan. Keesokan harinya, dalam perjalanan untuk bertugas di tapak kajian, mereka berasa hairan apabila melihat kawasan gerai yang mereka makan semalam tidak wujud. Memang tidak ada apa-apa langsung di situ. Kalau warung itu dirobohkan sekalipun, pasti ada kesannya. Ini tidak, kawasan itu berpasir lapang, bagai tiada sebarang binaan pernah wujud di situ. Setelah menceritakan pengalaman aneh mereka kepada penduduk tempatan, barulah mereka tahu bahawa sebenarnya perkara ini sering terjadi kepada orang luar yang datang ke pekan tersebut. Kita tak tahu misteri itu sentiasa muncul di tepi kawasan lebuh raya di Kuala Baling ini dan tiada siapa pun tahu apa sebenarnya yang telah dimakan oleh mereka yang pernah datang ke warung itu. Seterusnya terdapat juga komen pada video yang mengisahkan tentang warung ini di mana netizen ini kira juga pernah melihat ada warung yang dibuka dengan lampu yang terang namun tiada pelanggan. Nombor 4. Warung kopi Gerik Jeli. Pada April 2022 telah keluar satu video mengenai kewujudan sebuah warung kopi misteri di Gerik Jeli yang dikongsikan oleh seorang YouTuber bernama Aku Ai 69. Video tersebut telah meraih lebih 1 juta tontonan dan ini juga telah menarik perhatian ramai warganet untuk berkongsi pengalaman mereka yang sebelum ini juga pernah terkena gangguan misteri di laluan ini. Oh, dia terkena misteri kedai kopi. Kopi lah agaknya kat situ. Menurut apa yang telah dikongsikan, lokasi gerai misteri yang diceritakan oleh kopi kosong punya warung ada di kawasan Lebuh Raya Timur Barat Jeli, Kelantan dan bersebelahan dengan Pos Galeri. Korang boleh type Pos Galeri pada Google Map korang. Nanti dia akan tunjukkan lokasi sebenar kedai tersebut. Apa yang penting, jangan terlalu taksub yang benda tu hanya berada di situ. Kemungkinan besar ia hanyalah penghuni kawasan hutan tersebut dan jangan pula takut padanya. Yang perlu takut hanyalah pada Allah. Betul. Ada yang mengatakan bahawa kawasan warung itu pada asalnya merupakan sebuah pos askar pada zaman komunis. Pengalaman seram yang dialami oleh YouTuber Aku Ai 69 ini sebenarnya berlaku pada tahun 2007 di mana kejadian itu terjadi ketika dia dalam perjalanan untuk ke Kota Baru dari Parit Bunta. Dan ketika dia melalui kawasan Lebuh Raya Gerik Jeli itu, dia sudah terasa mengantuk kerana waktu sudah lewat malam.
Setiba sahaja di lokasi yang ditunjukkan, dia terlihat sebuah warung masih terbuka di situ. Lalu dia pun memberhentikan motorsikalnya untuk berehat seketika. Ketika di gerai tersebut, dia telah disambut oleh seorang makcik yang berdiri di pintu depan kedai sambil tersenyum ke arahnya. Dia pun memesan air kopi untuk memberikannya tenaga semasa perjalanan. Sedang menikmati kopinya, makcik yang mengambil pesanannya tadi memaklumkan bahawa lampu generator dari kem askar berdekatan di situ sudah nak tutup. Jadi mereka terpaksa menutup gerai sebentar lagi. Sesudah membayar kopinya itu, dia memberitahu makcik tadi yang dia ingin duduk berehat seketika di gerai tersebut sebelum meneruskan perjalanan. Sedang berehat, dia berasa aneh kerana dia langsung tidak lihat makcik tadi yang menjaga kedai itu. Apabila dia toleh sahaja ke arah kirinya, alangkah terkejutnya dia apabila melihat seakan-akan ada kepala dari arah bucu dapur sedang menghala ke arahnya. Tiba-tiba dia terdengar bunyi kuat dari periuk kuali di dalam dapur. Dia mengingatkan bahawa ada orang yang sedang pecah masuk ke dalam kedai tersebut. Jadi dia pun berkata, "Kalau kau berani, kau keluar." Dan keluarlah susuk tubuh yang kelihatan sama seperti dirinya. Makhluk itu berkata, "Kau buat apa kat sini?" Dengan nada dan intonasi yang sama seperti dirinya. Dia menjawab, "Tak ada apa, nak rehat sekejap." Makhluk itu kemudian mengeluarkan bunyi seakan-akan dia marah akan keberadaan manusia di warung itu. Tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan, air pun terus beredar dari warung itu. Selain itu, terdapat seorang YouTuber iaitu North Seekers telah membuat eksplorasi di warung kopi ini. Anda boleh lihat kat depan saya ni. Ya, aku cakap aku tengok. Tu. Inilah kedai kopi yang dikatakan pada waktu malam ada yang segelintir lah yang akan nampak seperti beroperasi, padahal tak beroperasi pun, dah tutup dah sebenarnya. Ada dua, saya tak pasti mana satu ini atau yang satu lagi situ. Menurut YouTuber North Seekers, timbul persoalan pada dirinya bahawa mengapakah terdapat banyak kedai yang ditinggalkan di kawasan ini, terutamanya di daerah Jeli, dan ada juga beberapa R&R yang ditinggalkan. Adakah ini kebetulan atau memang terdapat gangguan yang kuat sering berlaku di sini? Seterusnya, menurut komen pada video viral misteri warung kopi ini, dia merupakan seorang pemandu lori dan pernah mengalami pengalaman seram apabila dia telah tersinggah ke warung ini ketika lewat malam. Menurutnya, dia perasan ada 2 hingga 3 orang di warung itu dan tanpa rasa ragu-ragu, dia telah memesan mi goreng dan Nescafe. Kemudian dia terus beredar dan ketika di dalam lori, tiba-tiba dia terfikir bagaimana ada kedai yang buka pada pukul 1 pagi sewaktu musim lockdown. Sewaktu memandu lorinya, dia telah menghidu bau yang sangat busuk dan akhirnya telah berhenti ke roadblock polis untuk berehat seketika kerana risau akan ada makhluk yang mengikutnya. Nombor 3. Gerai Kuala Ketil. Sebuah kedai makan di Kuala Ketil pernah menjadi buah mulut penduduk setempat kerana ramai orang pernah menyinggah di kedai makan tersebut walaupun sebenarnya ia telah lama musnah di dalam sebuah kebakaran. Berdasarkan cerita oleh penduduk setempat, kedai makan ini sering muncul dan beroperasi pada tengah malam. 3 orang pemuda yang pergi memancing berdekatan dengan kawasan Kuala Ketil pernah berkongsi pengalaman seram mereka ketika berhenti untuk makan di gerai misteri ini. Kejadian itu berlaku ketika mereka baru sahaja pulang daripada sesi memancing. Sedar tak sedar, jam pada ketika itu sudah menunjukkan pukul 12.30 tengah malam dan cuaca pula menunjukkan hari hendak hujan. Selesai mengemas, mereka membuat keputusan untuk singgah ke kedai makan berhampiran untuk melapik perut kerana sudah terlalu lapar. Walaupun kelihatan sangat sunyi, mereka bertiga setuju untuk berhenti di sebuah gerai makan di tepi jalan Kuala Ketil itu. Keadaan kedai makan tersebut kelihatan sungguh usang dan hanya mereka bertiga sahaja yang ada pada masa itu. Tanpa berfikir panjang, mereka terus masuk dan duduk di salah sebuah meja dan semasa mereka duduk, seorang perempuan datang ke meja mereka untuk mengambil pesanan makanan. Muka perempuan itu dikatakan sangat pucat dan baunya sangat wangi. Selesai mengambil pesanan,
perempuan itu pun berlalu pergi ke dapur. Tidak sampai 5 minit, makanan yang dipesan tadi sampai ke meja makan. Walaupun berasa aneh dengan kepantasan makanan mereka dapat disiapkan, mereka tidak menyoal banyak kerana terlalu lapar. Dan makanan yang dihidangkan kelihatan sangat sedap. Selesai makan, mereka pun pergi ke kaunter untuk membayar. Dan mereka sangat terkejut kerana jumlah yang perlu dibayar hanya RM5, walaupun makanan yang dipesan adalah untuk 3 orang. 2 hari selepas itu, mereka datang kembali ke kawasan gerai tersebut selepas selesai sesi memancing, dan kali ini pada waktu siang. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat tiada apa-apa pun di tapak gerai yang mereka singgah pada hari itu. Setelah bertanya kepada seorang penduduk tempatan di situ, barulah mereka tahu bahawa sebenarnya gerai yang mereka singgah itu telah musnah di dalam sebuah kebakaran lebih 20 tahun yang lalu. Pemilik gerai tersebut dan anaknya juga telah meninggal dunia di dalam kebakaran itu kerana tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Tambahnya lagi, sebelum ini sudah ramai orang yang pernah terkena dan mendapat tahu bahawa mereka sebenarnya telah memakan cacing dan benda-benda kotor di gerai tersebut dan bukannya makanan betul. Cacing lah macam mi apa. Nombor 2, restoran Adik Manja. Goreng lah cantik. Restoran Adik Manja telah dibina pada awal tahun 90-an di tepi Jalan Gambang menghala ke Kuantan. Restoran ini telah ditutup bertahun lalu, namun pada waktu malam ramai yang melihat restoran ini kelihatan terang benderang dan seolah-olah banyak kereta berhenti di situ. Berdasarkan apa yang dicerita oleh seorang yang pernah terkena dengan gangguan mistik di restoran ini, ketika dia berhenti untuk makan di restoran itu pada pukul 2 pagi, pelanggan di kedai itu tidak terlalu ramai dan kelihatan agak suram. Dan pekerja di restoran itu hanya duduk di dapur dan tidak banyak bercakap. Pelanggan pula kelihatan berborak sesama sendiri tetapi langsung tidak dapat mendengar perbualan mereka walaupun keadaan di sekeliling sunyi sepi. Katanya makanan yang dipesan pada malam itu boleh dikatakan sedap menyebabkan dia berhajat untuk menyinggah di restoran tersebut sekali lagi. Namun ketika dalam perjalanan ke restoran itu pada hari seterusnya, alangkah terkejutnya apabila melihat tiada satu restoran pun yang dibuka di jalan itu dan restoran Adik Manja memang berada di situ namun dipenuhi dengan semak samun dan kelihatan seperti sudah lama ditinggalkan. Terdapat seorang YouTuber yang pernah membuat eksplorasi di sini pada waktu malam dan dapat melihat suasana seram di restoran ini. Tak apa-apa pula tu yang makan tu lah, makan cacing apa. Cacing okey apa, boleh makan apa. Tapi macam lumpur-lumpur dia ada protein. Cacing ada protein. Restoran Adik Manja. Itulah, kena manja sikit. Nombor 1, Gerai Bunian Bukit Bau. Antara lokasi yang dilabel misteri dan menyeramkan oleh masyarakat setempat ialah kawasan Bukit Bau. Bukit Bau sering dikaitkan dengan pelbagai kisah seram yang berkaitan dengan bunian kerana lokasi ini dipercayai merupakan penempatan bagi kampung bunian. Sebelum ini pernah dikongsikan satu kisah seram yang dialami oleh sebuah keluarga yang terserempak dengan sebuah gerai di Bukit Bau. Gerai ini dipercayai merupakan gerai bunian. Berdasarkan perkongsian pada artikel Rashid Salim ketika dia sedang memandu di Bukit Bau dalam perjalanan menuju ke Terengganu, keluarga ini telah terserempak dengan sebuah gerai yang kelihatan sangat terang benderang dan mempunyai ramai pelanggan. Disebabkan kelaparan, mereka pun berhenti di gerai tersebut walaupun waktu ketika itu memang menunjukkan lewat malam. Ketika berhenti di situ, antara perkara aneh yang diperasan adalah tidak ada satu kereta pun yang diparking di sekitar gerai tersebut. Perkara ini memang sangat pelik kerana gerai tersebut memang mempunyai ramai pelanggan pada ketika itu. Namun mereka sekeluarga tetap berhenti di gerai tersebut lalu memesan makanan. Ketika sedang menikmati makanan mereka, salah seorang anak keluarga tersebut perasan seperti semua pelanggan di dalam gerai itu sedang memandang mereka sekeluarga secara serentak. Apabila dia memberitahu ayahnya, ayahnya pun memandang ke sekeliling namun hanya melihat pelanggan lain sedang membuat hal masing-masing. Anak itu memberitahu ayahnya sekali lagi bahawa dia betul-betul pasti yang tadi semua orang sedang memandang ke arah keluarga mereka dengan pandangan yang sangat menyeramkan.
Ayahnya tidak mengendahkan apa yang dikatakan olehnya dan hanya menyuruhnya untuk sambung makan. Sebelum memasuki kenderaan untuk meneruskan perjalanan, anaknya berasa aneh sekali lagi kerana dia tiba-tiba terhidu bau yang sangat harum di gerai tersebut. Apabila dia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya dia apabila melihat semua orang yang ada di dalam gerai tadi tidak bermuka. Kerana ketakutan, dia pun terus masuk ke dalam kereta dan tidak bercakap sepanjang perjalanan. Tiba sahaja di rumah pakcik mereka di Terengganu, mereka memberitahu bahawa mereka telah singgah makan di sebuah gerai di Bukit Bawuk sebentar tadi dan sudah kekenyangan dengan makanan yang sangat sedap. Si pakcik pun berasa aneh dan hairan kerana menurutnya memang tiada satu pun gerai yang dibuka di kawasan Bukit Bawuk, lebih-lebih lagi jika pada waktu malam. Keesokan harinya, si ayah pergi semula ke Bukit Bawuk untuk mendapat kepastian. Dan memang benar, tiada gerai pun sebenarnya di kawasan yang mereka singgah semalam. Duit yang dibayar untuk makanan semalam dapat dilihat di atas sebuah batu berdekatan dengan sebuah pokok asam jawa. Itulah kisah-kisah seram oleh mereka yang pernah singgah di gerai atau kedai makan misteri. Jom komen sekiranya anda pernah ke salah satu gerai yang admin senaraikan ini, atau anda mempunyai pengalaman seram di gerai makan misteri yang lain. Jom komen di bawah. Komen. Aku rasa seram apa macam itu Betul. So, apa pendapat korang yang kita buat macam gini punya video untuk kita layankan kita? Kita try lah tengok macam mana. So, nanti kita nak pergi? Kat mana? Kat mana apa? Tak, kita buat reaction video macam ni. Macam begitu. Okey. Aku ingatkan buat pergi tempat macam gini. Tak ada lah. Kalau tak kita pergi dengan macam Bukit Brown ke apa ke boleh je. Dapat kedai gerai makan kat sana. Bukit Brown. Okay lah. Maybe revisit yang aku cakap aku nampak tu. Mana? Apa? Baju merah aku. Boleh lah. Kat mana tu? Bukit Brown tu. Itu Bukit Brown. Bukit Brown kan? Yalah kat situ kawasan Bukit Brown lah. Yang aku jalan tu. Boleh lah gitu satu hari kita pergi. Kita nak pergi, bila nak pergi adventure? Pasal on the next month pun tengoklah kalau ada masa. Kalau ada masa kita pergi. Boleh juga. Tengok. Boleh tapi kita janji lah Janji tidak. Ada masa, ada peluang kita go. Kalau hujan tak pergi lah. Hujan takut demam pula. Takut kata. Habis kamera semua hancur. Tak tu kalau kita kena pakai lain punya, jangan pakai handphone dia. Yalah. Macam tu hari lah. Okey, bolehlah kita akan sambung episod lain hari dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kopi kosong lagi satu. Nantikan episod seterusnya.